Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tachahau. Saya Suman Sibam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan isu bahasa Melayu. Baru-baru ini saya ada sebuah post bertulis berkaitan dengan bahasa Melayu iaitu perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya menyatakan jika bahasa Melayu ini menyusahkan diri kamu sebagai rakyat Malaysia, elok kamu berambus daripada Malaysia. Sebab itu adalah basic dalam sebuah negara. Bahasa itu menunjukkan bangsa, bangsa itu menunjukkan negara. Di dekat Malaysia ini kita ada Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu perkara 152. Perlembagaan ni bukan saya sedar-sedar berkata bukan berbuat reka-reka cerita bukan reka-reka cerita untuk mendapatkan view dan pandangan. Tapi perkara ini saya melihat banyak masalah yang diwujudkan pada ini. Nanti dekat media sosial, media cakap orang putih pula, dekat negara luar manalah orang pakai bahasa Melayu. Simple sangat benda ini. Saya tak kaitkan dengan negara luar dan saya tidak mengutuk bahasa-bahasa lain. Saya menyatakan perkara 152 adalah bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Di situ adalah telah menyatakan rukun negara telah menyatakan perkara ini dan Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan perkara ini. Kenapa susah nak faham? Kenapa nak pergi ke konsep lain ataupun benda-benda yang tak ada kaitan? Kamu cakaplah apa bahasa sekalipun. Tetapi di Malaysia, kamu tinggal di Malaysia sebagai rakyat Malaysia kena patuh. Kena ikut bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Benda mudah. Dah ada negara, kamu mengaku rakyat Malaysia tapi bahasa Melayu tak pandai. Baik kamu jangan tinggal di Malaysia sebab bahasa menunjukkan bangsa, bangsa menunjukkan sesebuah negara. Tapi jika kamu tidak mengakui bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia melalui Perlembagaan Persekutuan, kamu tidak layak tinggal di Malaysia. Kamu tidak layak dan kamu tidak perlu ada di Malaysia. Ini basic. Ini basic dan perkara yang asas di dalam Malaysia, di sebuah negara. Ya, ini bukan ada yang faham, ada yang salah faham. Satu lagi golongan tak faham-faham. Dia ingat bahasa dia je yang paling baik di dalam dunia, bahasa dia lah paling hebat. Saudara-saudari saya Suman Siwam, saya boleh berbahasa dengan semua bahasa Mandarin saya boleh, bahasa Tamil, bahasa English dan bahasa Melayu. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia, saya menekankan dan memertabatkan bahasa Melayu. Ini adalah kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia yang menyanyikan lagu negaraku dan rukun negara. Ya, ini masalah bila dia sendiri tak tahu bahasa Melayu, ya, bila dia tak tahu bahasa kebangsaan lah, bahasa negara, dia menyalahkan pihak lain. Ya, dia cakap bila dia bercakap dengan orang pusat bahasa English, orang balas di balik cakaplah bahasa Melayu, seolah-olah dia didiskriminasi oleh orang-orang lain. Tapi sebenarnya asas dia itu adalah asas sebuah negara. Kita boleh rujuk balik dalam perkara 16 Perlembagaan Persekutuan, ya, 16 kewarganegaraan melalui pendaftaran orang yang dilahirkan di persekutuan sebelum Hari Merdeka. Kita boleh tengok dia ada beberapa syarat, ya, dia ada 4 syarat utama. Syarat keempat, bahawa dia mempunyai pengetahuan asas bahasa Melayu. Bagaimana dia orang tak pandai bahasa Melayu boleh mendapat kerakyatan di Malaysia? Ini yang sungguh pelik, ini yang perlu ditelitikan. Ya, bila dia sendiri tak pandai, ya, dia menyalahkan pihak lain. Itu saya katakan, kalau tak pandai bahasa negara, janganlah mengaku rakyat negara itu. Itu adalah bahasa negara. Kau pedulikan orang Melayu. Kau pedulikan apa-apa. Ini ketetapan daripada perlembagaan. Rukun negara telah menyatakan berapa rukun kamu baca. Ya, kalau kamu benci pada satu bangsa, tapi kamu janganlah benci negara. Apa kaitan kamu? Ya, kamu dah diberi kerakyatan atas dasar perlembagaan. Perkara 16. Dan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, iaitu perkara 152. Apa yang kamu tak faham? Apa yang kamu nak ego sangat? Apa yang hebatnya bahasa kamu di negara ini? Sedangkan majoriti adalah bahasa Melayu. Kalau kamu tak suka dengan Melayu, kamu ikutlah panduan Perlembagaan Persekutuan. Sebab ini bukan dibuat oleh orang Melayu saja, ini dibuat oleh Suruhanjaya Red. Kamu janganlah menunjukkan diri kamu ataupun bahasa kamu inilah bahasa paling hebat di alam ini dan bahasa kamu inilah bahasa kapitalis. Tidak ada kapitalis. Hari ini pun kita boleh lihat 109 bilion dikeluar oleh orang Melayu atas dasar ekonomi di negara. Duit dimiliki oleh Melayu. Ya, ini kamu kena sedar dan kamu kena akui dan kamu tak perlu angkuh. Ya, ini saya yang perlu saya jelaskan dan saya perlu tekankan lagi satu perkara. Kenapa bahasa asing seperti English dan lain-lain boleh dipelajari tanpa ada alasan, sampai bahasa Melayu pelbagai alasan untuk tidak pelajari dan salahkan orang lain.
Apa tujuan? Apa sebab sebenarnya? Apa sebab ini akan terjadi? Dan saya menyatakan perkara ini pada segelintir, bukan pada semua. Ada segelintir satu haram jadah perkataan pun dia tak faham. Kononnya dia belajar di luar negara, kononnya dia belajar di Singapura, tapi bila kita tengok undang-undang Singapura, Singapura menyatakan bahasa Melayu adalah bahasa official di negara mereka. Tapi kalau Eropah, takkanlah kamu tak tahu bahasa Melayu. Takkanlah kamu tak pernah tinggal di Malaysia. Takkan satu perkataan pun untuk permulaan percakapan kamu tak boleh cakap. Ini tak logik langsung Ini tak logik langsung. Ini menunjukkan sifat keegoan. Ya. Bila kamu nak menyatakan kamu tidak pandai bahasa Melayu, itu bukan salah negara, itu salah kamu sendiri, sebab ini adalah asas rukun negara dan asas perlembagaan untuk kita hargai dan menghormati sebagai seorang rakyat Malaysia. Kalau perkara ini, perkara asas, pengetahuan asas ini tidak boleh dipelajari, kamu tidak layak tinggal di Malaysia dan kamu tidak layak menyatakan kamu ini adalah rakyat Malaysia. Ya, inilah tegas daripada saya. Perkara ini perlu dibincangkan setiap kali sebab persoalan ini setiap kali akan muncul. Kenapa kita perlu ikut bahasa orang yang kita tidak tahu? Apa kaitan? Ya, tidak ada halangan untuk berbahasa di Malaysia. Kita bukan di negara Indon. Kita di Malaysia, Indonesia. Ya. Kenapa perlu adanya satu bahasa begini? Kena kita pula ikuti dia. Dia siapa? Apa hebatnya bahasa dia? Tidak ada yang hebat bahasa di sini. Kalau bahasa kamu hebat, kamu simpan di rumah, kamu simpan di sekolah vernacular. Kita ikuti perlembagaan persekutuan seperti mana mereka nyatakan dalam perkara 152 untuk kita menghormati dan menghargai bahasa kebangsaan negara. Sekian, terima kasih daripada saya Suman Siwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.